أمور الدنيا والدين إن الحمد لله صلاة وسلاما على من لا نبي بعده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Semoga ini di antara perkara-perkara yang Allah izinkan kepada kita untuk kita peluang menambah ilmu kita, mengangkat lagi kita punya kualiti amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita digolongkan bersama golongan orang-orang yang salihah dan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Dan perbanyakkan amalan, zikir, selawat, baca Quran, doa pada hari Jumaat, sebab padanya ada satu ketika yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita hari ini masuk kepada nombor 233, riwayat yang nombornya 233 muka surat 166 di dalam kitab cetakan Al-Hidayah. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata wa rawaina fihi bi isnadin dha'ifin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan shaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-afat faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali fa innahu la yadhhabu laka shay' faqalahun ar-rajul fadhahabat anhu al-afat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan padanya ni pada kitab Ibn Sunni kalau tak silap saya. Sebelum ni kita baca dia, kitab Ibn Sunni. Kami meriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif. Ini Imam Imam An-Nawawi sendiri meletakkan dengan sanad yang dhaif di sisi dia lah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita selalu sebut kalau Ibn Abbas mesti radhiyallahu anhuma. Dia bukan radhiyallahu anhu. Sebab apa kalau orang tanya? Sebab yang lain biasa radhiyallahu anhu, tapi Ibn Abbas dan beberapa orang lagi radhiyallahu anhuma. Sebabnya sebab anak dan ayah sahabi. Anak dan ayah adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dua orang sahabat Nabi. Anak dia sahabat kecil, ayah dia sahabat besar lah, tapi kibar sahabah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang lelaki telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia terkena musibah, terkena masalah, terkena orang kata apa? Masalah afat. Afat ni masalah. Masalah ataupun dugaan ataupun cabaran ataupun kesempitan yang melanda dia, terkena musibah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, qul idza asbahta bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Katakanlah pada ketika kamu berada pada waktu pagi, dia kata kepada orang lelaki yang mengadu kepada dia ni, Nabi kata katakanlah ketika kamu berada pada waktu pagi dengan nama Allah, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, dengan nama Allah ke atas diriku dan ke atas keluargaku dan ke atas hartaku. Maksudnya Nabi suruh sebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah kita kena faham bahawa dengan nama Allah semua benda ni adalah di atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini antara anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang mengadu kepada dia telah berlaku musibah kepada diri dia. Dan Nabi kata apa? Fa innahu la yadhhabu laka syai'. Sesungguhnya tak akan hilang, sesungguhnya tidak akan hilang daripadamu sesuatu pun. Dan lelaki ni pun sebutlah faqalahunna ar-rajul. Maka lelaki ni pun sebutlah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat anhu al-afat, maka telah hilanglah, telah selesailah ataupun telah diangkatlah segala musibah yang melanda seseorang, melanda orang-orang lelaki ini. Telah diangkat musibah yang melanda orang lelaki ini. Kalau tengok dekat dalam hadis ini, frasa di dalam hadis ni, ayat di dalam hadis ni, dia kata, Nabi kata kalau siapa katakanlah Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, sesungguhnya tak akan hilang daripadamu sesuatu. Maknanya kat sini, tetapi bila orang lelaki ni sebut, maka telah hilanglah afat ataupun musibah. Bila satu-satu musibah datang, bila satu-satu kesempitan dan dugaan itu datang kepada seseorang, maka kenapa Nabi kata tidak akan hilang, tidak akan lari ataupun tidak akan lesat lenyap daripadamu sesuatu pun? Sebab Allah SWT bila dia jadikan manusia, sebenarnya nikmat yang Allah dah bagi kepada manusia itu tidak akan dah cukup. Dah terlalu banyak dah Allah bagi nikmat kepada kita. Bila Allah jadikan manusia, Allah jadikan kepada dia sekali nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat makan minum, nikmat boleh melihat dan sebagainya. Tetapi bila datang je malapetaka, nikmat berfikiran waras. Ada orang dia boleh fikir, kalau macam ni. Kalau macam ni aku pergi macam ni, aku pergi ke sini, aku buat macam ni dapat yang ni. Dia boleh fikir dan dia boleh susun atur. Tapi bila datang musibah, bila datang masalah yang menghimpit diri dia, dia kadang-kadang berfikir dengan waras pun tak boleh. Sampai satu tahap dia kata, aku tak boleh nak fikir dah, tolong bagi tahu je, tak boleh nak fikir dah. Okey. Ataupun nikmat harta benda hilang, ataupun nikmat makan dan minum pun hilang, ataupun nikmat anak pinak, nikmat anak yang baik hilang. Apabila musibah ataupun satu-satu dugaan itu datang kepada manusia. Maka bila musibah datang, bila masalah datang, bila cabaran datang, bila ujian datang kepada diri manusia, maka hilang banyak perkara. Maka itu sebab Allah, Nabi ajar, katakanlah bismillah yang ala nafsi wa ahli wa mali, sesungguhnya tak akan hilang daripadamu sesuatu. Maknanya yang hilangnya adalah musibah. Yang hilangnya adalah ujian. Yang hilang adalah kedukaan dan kesempitan. Cuma hadis ini martabatnya dhaif lah. Tetapi tidak dhaif yang kuat. Maka tidak, kalau mengikut, saya bila dengar ulama-ulama bercakap, bila membaca ulama-ulama bercakap, bila kita dah sampai kepada hadis yang dhaif, walaupun ia tidak dhaif yang kuat, di kalangan ulama mengharuskan beramal dengan hadis dhaif, termasuklah hadis ini yang kita baca ini. Tapi ulama kata fokuslah yang sahih, sesungguhnya fihi kifayah, fa innahu fihi kifayah. Kalau fokus kepada yang sahih saja dulu pun dah cukup dah untuk manusia. Dan kalaulah kau tak guna telefon kan? Tak guna kereta kan? Ada apa-apa ke? Okey, tak apa. Kalau kita tengok tu, sebab saya guna kitab Lawami'ul Anwar ini sebab dia juga refer kepada kitab Nata'ijul Afkar oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalaulah ada sokongan kepada satu-satu riwayat yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar, maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan beberapa imam lain yang dirujuk oleh pengarang kitab Muhyiddin Mastur ini, dia akan sebut baginya sokongan daripada riwayat lain, Imam Ibn Hajar kata apa dan sebagainya. Jadi bila kita bergantung kepada klasifikasi yang diletak ini, dhaif, lemah, tapi boleh digunakan selepas kita memfokuskan diri kita kepada riwayat-riwayat yang sahih, insya-Allah.
Muka surat 160, sekarang muka surat 166. Kitab Cetakan Hidayah. Jadi, jangan sakit-sakit kepala. Kadang-kadang mungkin orang kata kejap daif yang sangat. Tak apa. Yang tu klasifikasi bila kita mengajar hadis, amanah untuk saya menceritakan klasifikasi yang ulama-ulama dah buat kerja dia dalam mengkategorikan hadis-hadis mengikut analisa-analisa terperinci yang dibuat oleh para muhaddisin, para ahli hadis. Maka hadis ini boleh diamalkan selepas kita habis fokus untuk amal riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi di dalam hadis ini, doa dan zikir itu kita faham supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey. Lepas tu Imam An-Nawawi rahimahullah dia datangkan dengan hadis yang berikutnya. Dia kata wa rawaina fi sunan Ibn Majah wa kitab Ibn Sunni an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbah qala Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Daripada kami meriwayatkan di dalam Sunan Ibn Majah dan juga kitab Ibn Sunni daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ni isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata bila Nabi ni belah pagi dia akan sebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan hadis ini Al-Qamaqah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hukumnya hasan, dan hadis ini kita dah banyak kali dah jumpa di dalam riwayat-riwayat yang sebelum ini dalam kitab Al-Azkar. Jadi hadis ini diulang-ulang disebabkan kedudukan, konteksnya berada juga di kedudukan baca di waktu pagi dan petang, dan ada konteks bacaan zikir-zikir umum, maka Imam Nawawi meletakkan di sana dan di sini, dan bergantung kepada jalur riwayat yang dia jumpa di dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Maka pengulangan hadis-hadis di dalam kitab-kitab hadis itu biasa, termasuk dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ibn Majah, dan semua kitab-kitab sunan biasa berulangnya sebutan hadis sebab mengikut konteks yang terdapat di dalam hadis tersebut. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala idza asbaha Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah thalatha marrat idza asbaha wa idza amsa kana haqqan 'ala Allah ta'ala ay yutimma alayhi. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abbas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kata pada waktu pagi Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitri fa atimma. Kalau tengok dalam al-ma'thurat dan ada riwayat lain dia sebut fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka. Dalam riwayat ni dia kata fa atimma ni'mataka, tengok sini, fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. 3 kali bila waktu pagi dan 3 kali bila waktu petang, sesungguhnya dia berhak mendapat kecukupan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri dia. Kecukupan dari segi nikmat, kecukupan dari segi Allah menjaga rahsia dan aib dia, kecukupan dari segi Allah bagi afiat kepada dia di dunia dan di akhirat. 3 kali baca belah pagi dan petang, dan ini di antara isi al-ma'thurat. Itu sebab dulu saya sering juga bila orang tanya nak zikir apa, okey guna je zikir al-ma'thurat. Tapi bila baca beberapa tulisan dan analisa para muhaddisin terhadap hadis-hadis ini, kita menjumpai sebenarnya hadis-hadis juga di dalam riwayat di dalam ma'thurat itu pun dalam kategori dhaif yang sangat. Kalau tengok kat sini, saya highlight kat sini, kalau tengok kat sini dia dhaif yang sangat, dhaifun jiddan. Kalau siapa belajar Arab, dhaif ini lemah, jiddan itu sangat-sangat.
Lemah yang sangat-sangat. Kalau siapa belajar bahasa Arab, jamilatun jiddan, makna dia cantik sangat-sangat. Qawi jiddan contohnya, kuat sangat-sangat. Jadi dekat sini dhaifun jiddan, lemah yang sangat-sangat. Dan Ibn Hajar Al-Asqalani pun bersetuju dan meletakkan klasifikasi ini terhadap hadis ini. Tadi saya rujuk dalam Ad-Durar As-Saniyah. Juga lebih daripada lemah yang sangat, dia meletakkan terus maudhu'. Dia terus letak maudhu' hukum dan klasifikasi ke atas hadis ini. Maka hadis ini kita boleh tinggalkan. Hadis ini, bacaan ini kita boleh tinggalkan. Saya faham ramai yang dah biasa dekat mulut dia dah, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ini biasa. Kami dulu-dulu pun dekat sekolah itulah bacaannya apa semua. Cumanya bila kita dah belajar, wallahu alam, ini yang saya jumpa, ini yang kita sama-sama jumpa di dalam kitab Al-Adhkar ini, dan takhrijnya oleh Muhyiddin Mastu dalam kitab Lawami' dan juga Nata'ijul Afkar, yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani datang hampir 100 tahun selepas kewafatan Imam An-Nawawi, dia mentakhrijkan hadis-hadis di dalam kitab Al-Adhkar. Maka jangan merasa rugi kalau kita terpaksa tinggalkan benda yang sebenarnya tidak sabit ataupun tidak sah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan meninggalkan yang tidak sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada riwayat yang sabit, yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu usaha dan jihad. Bukan senang nak tinggal benda duk main kat mulut dah, biasa duk main kat mulut dah. Sama juga contohnya macam kita daripada, walaupun benda tu polemik tak apa, kita sebut bagi terang. Contohnya daripada kita dulu biasa amalkan hari Jumaat baca Yasin, nak tukar kepada baca surah Al-Kahfi bukan satu perkara yang mudah, termasuklah dengan kecaman-kecaman adik-beradik dan kawan-kawan pun. Tetapi itu adalah satu jihad, sebab kita ada paksi, kita ada asas untuk kenapa kita berubah. Okey, jadi boleh tinggalkan. Saya bukan cakap di atas dasar pendapat saya, tetapi kita itu sebab saya lebih selamat menggunakan kitab daripada saya bercakap umum. Jadi semua orang boleh tengok kenapa saya display dan share skrin ini, dan semua orang boleh refer kitab ini. Kalaulah kitab ini memang ada masalah, kitab ini perlu diharamkan oleh KDN, kitab ini perlu diharamkan di mana-mana tempat. Tetapi setakat ini kitab yang dia juga merujuk kepada kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, maka saya yakin bahawa apa kerja yang dibuat oleh penganalisa hadis dari kalangan ulama-ulama besar hadis, itu satu kerja yang memerlukan jihad, satu kerja yang memerlukan usaha yang sebenarnya bukan mudah. Maka kita boleh berpegang kepada apa yang diletakkan di dalam kitab ini, insya-Allah. Okey. Saya tengok soalan je. Okey, maksudnya Ustaz kena tinggalkan, tak perlu baca. Ya, kalau tanya saya, bila kita dah jumpa benda yang macam ni, kita boleh tinggalkan. Dan kalau ikutnya dhaif jiddan ni, kena tinggalkan. So soalan ayat dan soalan kena tinggalkan tu, saya dengan rendah diri, dengan memohon ampun daripada Tuhan, kita sama-sama minta ampun daripada Tuhan, kita bersandarkan kepada kerja-kerja yang ulama hadis buat ini, ada sumber-sumbernya, cara dan metod analisanya, maka kita berpegang kepada itu dan kita kembali kepada zikir-zikir yang memang sahih dan sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kata ulama, fa innahu fihi kifayah. Sesungguhnya padanya itu adalah kecukupan bagi kita seorang muslim untuk beramal. Kalau kita tengok apa sebenarnya, wallahu alam lah, macam saya selalu ulang lah, siapa yang kata masih belum cukup dengan yang sahih itu, wallahu alam, kita akan tengoklah kehidupan yang, yalah, kalau dia rasa dengan sahih itu dia kata tak cukup, nak ambil juga yang dhaif, maka silakan, sebab beramal dengan hadis yang dhaif itu ada syarat-syarat dia, maka ada keharusan dekat situ, tapi kena fokuskan yang sahih dulu. Okey, tapi untuk dhaif yang sangat-sangat,
maka ia terkeluar daripada keharusan itu. Dhaif yang sangat-sangat ni memang kita kena tinggalkan. Termasuk maudhu' dan mungkar dan sebagainya. Okey. Saya tengok tadi, kalau tengok saya boleh ulang, saya baca sekali lagi di dalam apa Ad-Durrul Manthur, perawi Abdullah bin Ibn Abbas, perawi yang sama. Dia kata khalasatu hukmul muhaddis, khalasah kepada hukum kepada muhaddis ini, kepada perawi dan dalam perawi untuk hadis ini adalah maudhu'. Kalau ikut memang lagi kasar lah sikit, bukan isu kasar, tetapi itu ijtihad para ulama selepas dia buat kerja dalam meneliti perawi dan matan hadis. Itu sebab saya kata dalam bab klasifikasi hadis bukan satu kerja yang mudah. Bukan ulama-ulama hadis menilai dari segi chain of narrators, bukan rantaian perawi sahaja, tetapi termasuk isi kandungan hadis itu. Contohnya lah, chain of narrators tak ada masalah, tetapi tiba-tiba matan itu bertentangan dengan riwayat ulama-ulama lain yang masyhur, yang siqah juga, maka hukum hadis itu pun terganggu. Dari jadi sahih dia akan jadi dhaif, dan mungkin akan membawa kepada dhaif yang sangat-sangat. Wallahu alam, itu di antara sedikit lah kalau nak faham tentang hadis ni lah. Okey. Kemudian kita masuk kepada riwayat yang seterusnya. Imam An-Nawawi dia kata apa? Dia kata wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibn Sunni an Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma min sabahin yusbihul ibadu illa munadin yunadi subhanal malikil quddus, wa fi riwayatin Ibn Sunni illa sarakha sarikhun ayyuhal khalaiqu sabbihul malakal quddus, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan kitab Ibn Sunni daripada Zubair Al-Awwam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun bila dia melalui waktu pagi ataupun berada pada waktu pagi, tidak ada seorang pun hamba Allah SWT yang berada di waktu pagi kecuali ada malaikat yang sering, maksudnya ada malaikat yang memanggil, yang menyeru subhanal malikil quddus, maha suci malik, raja yang maha suci dan maha bersih daripada segala kekurangan dan kehinaan. Subhanal malikil quddus, makna dekat sini juga adalah seolah-olah nak bagi tahu para malaikat menyuruh kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Malik Al-Quddus. Dan dalam riwayat Ibn Sunni dia kata illa sarakha sarikhun ayyuhal khalaiq sabbihu al-malak al-quddus. Dalam riwayat Ibn Sunni dia kata sambungan lah, maksudnya saya kena baca balik. Ma min sabahin yusbihul ibad illa sarakha sarikhun ayyuhal khalaiq sabbihul malak al-quddus. Dalam riwayat Ibn Sunni ada tambahan sikit lah. Maksudnya Nabi kata ma min sabahin yusbihul ibad, tidaklah seorang hamba Allah SWT itu berada ataupun melalui waktu pagi dia kecuali sarakha sarikhun, kecuali menjeritlah ataupun memanggil dengan suara yang kuat. Sarakhan yasrukh ni panggil dengan cara yang kuat. Kalau setakat hey Muhammad, okey, Muhammad, itu sarakha, itu dia menjerit. Maknanya dekat sini dia kata illa sarakha sarikhun, kecuali ada malaikat yang menyeru, yang menjerit, yang melaungkan ayyuhal khalaiq, wahai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sabbihul malakal quddus, bertasbihlah kamu kepada raja yang maha suci. Raja yang maha suci itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah Nabi nak menceritakan dalam hadis ini tentang perkara yang gaib. Kita tak dengar, tetapi Nabi sebut bahawa ada malaikat yang menyeru kepada kita supaya kita bertasbih. Kita tak dengar, tetapi Nabi bagi tahu dalam hadis. Hadis ini kategorinya adalah dhaif.
Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'awat, dalam kitab Sunan dia, dalam bab da'awat, dia kata hadza hadithun gharib, hadis ini gharib. Dan Nataijul Afkar juga menyebut benda ni daif, daif sahaja, dia tidak daif yang kuat. Maka boleh amalkan, boleh berpegang selepas kita fokus kepada hadis yang sahih. Saya selalu ulang, saya minta maaf, saya selalu ulang supaya kita ingat. Jadi boleh tak nak tasbih pagi-pagi subhanal malikul qudus, boleh lah, tak ada masalah, tetapi utamakan dulu yang kita dah belajar sebelum ini, tasbih waktu pagi dan petang yang sahih, dan sebagainya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Buraidah, dan kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Buraidah radhiyallahu anhu. Nama macam perempuan, bunyi ujung dia, tapi lelaki itu biasa di kalangan, sebab Arab ni dia pentingkan makna itu membawa kepada lelaki. Dia tidak macam kita, sebenarnya macam kita pun sama juga, dulu-dulu orang tak letakkan nama Melati ke Melo tu kepada orang lelaki kan. Jadi sama jugalah macam tu di sisi orang Arab pun. Cumanya dari segi belajar bahasa Arab, kalau ada ta marbutah itu, ta simpul itu, dia menggambarkan perempuan, tapi tidak semua. Sebab Buraidah ini lelaki radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha, siapa yang kata bila dia berada pada waktu pagi, wa idza amsa, dan juga waktu petang, rabbiyallahu tawakkaltu alaih, Tuhanku Allah, aku bertawakal kepadanya, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain daripada dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ke atas dia aku bertawakal, menyerah diri, dan dia juga Tuhan arasy yang besar, yang maha agung. La ilaha illallahul aliyyul azim, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Masya Allahu kan, apa yang dikehendaki oleh Allah SWT terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Allah tidak kehendaki dia tidak berlaku. I'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa di atas sesuatu, setiap sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi ilmu dia ke atas sesuatu perkara, maha mengetahui sesuatu perkara, ke atas sesuatu perkara, ke atas semua perkara. Thumma mata dakhala al-jannah, kemudian bila dia mati, kalau dia mati dia masuk syurga. Ini zikir yang panjang juga, klasifikasinya juga dhaif, klasifikasinya juga adalah dhaif. Okey. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan juga di dalam kitab Ibnu Sunni. Ada soalan ke? Okey, patutlah ada serta-serta buku wirid tiada zikir itu. Itulah kalau kita tengok kitab-kitab zikir ni banyak sebenarnya. Dia bergantung kepada siapa penulis kitab-kitab itu. Kalau penulisnya betul-betul teliti, dia akan keluarkanlah selepas dia melihat komen-komen atau komentar-komentar ataupun analisa ulama hadis terhadap riwayat-riwayat itu. Tapi bagi mungkin penulis-penulis hanya merujuk kepada maksurat, merujuk kepada kitab-kitab yang tidak ada takhrij, tidak ada analisa tentang klasifikasi hadis, maka dalam kitab tu kita akan jumpa macam-macam bacaan, macam-macam riwayat zikir. Itu biasa. Ada yang terlepas pandang juga, dia berhajat, ada ulama, ada pengarang kitab, dia berhajat untuk meletakkan semua yang sahih, tetapi mungkin juga dia terlepas pandang, ataupun dia cuba nak himpunkan yang semua yang sahih, tetapi dia terlepas juga yang sahih. Imam An-Nawawi juga sentiasa sebutkan dalam kitab Al-Azkar ini, bahawa di sana terdapat banyak lagi riwayat-riwayat tentang zikir-zikir, yang dia tak sempat nak masukkan semua ke dalam kitab Al-Azkar ini. Maka kalau ada soalan, itu yang saya perlu kepada rujukan lain. Cumanya sesi kita menelaah kitab Al-Azkar. Jadi kalau ada ulama Muhyiddin Mastuq ataupun Ibn Hajar Al-Asqalani ke Iraqi ke sebut itu dan ini tentang sesuatu hadis dan riwayat, maka kita akan sebutlah dekat sini. Kalau tidak ada itu,
Kalau ada soalan, saya kena rujuk dan saya akan datangkan dengan jawapan kalau saya sempat, insya-Allah. Untuk amalan kita, tu sebab saya kata kalau kita fokus kepada untuk kita amalkan, membaca kitab Al-Azkar ini untuk kita amalkan, maka dah banyak dah kita belajar tentang zikir-zikir yang sahih, insya-Allah. Okey. Bagaimana metod untuk berinteraksi dengan saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang masih beramal dengan doa dan zikir pagi yang tak cerita maudhu atau mungkar? Benda ni kalau perkara ni subjektif. Jawapan kepada soalan yang macam ni adalah subjektif. Dia termasuk juga dalam cabaran-cabaran kita melakukan dakwah. Jadi dakwah yang paling dekat sekali kita boleh buat adalah anak kepada mak kepada anak, ayah kepada anak, isteri kepada suami, suami kepada isteri, anak kepada sama anak, anak kepada ayah, anak kepada ibu, anak kita dengan adik-beradik, kita dengan pakcik-makcik, itu yang terdekat-dekat. Dan ini sebenarnya menjadi cabaran yang agak kuat juga. Kadang-kadang sampai bergaduh adik-beradik pun ada juga. Kecil hati dengan adik-beradik pun ada juga, sebabnya mungkin kesilapan kita juga dalam bab kita menegur. Kita kena faham satu benda juga, perkara yang memang kita betul-betul kena firm adalah tentang perkara berkaitan dengan akidah. Itu yang betul-betul kena firm. Maknanya kita memang kena cakap betul-betul. Kalau ada yang terasa dan sebagainya, kita kena cakap sebab itu akidah. Perkara akidah, perkara yang maksudnya perkara asas dalam perkara akidah. Itu kita kena sebut betul-betul, kita kena tegas dan kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Bukan saya maksudkan dalam bab ini kita tak perlu berusaha bersungguh-sungguh, cumanya priority dia. Dalam bab ini juga, bila berkaitan dengan ada lagi masih yang beramal dengan hadis maudhu', hadis mungkar, dhaif jiddan ini, kita kalau tanya saya, kita hanya boleh nasihat. Kita hanya boleh nasihat, dan kalaulah mereka itu di bawah jagaan kita, contoh anak-anak dan isteri, maka kita boleh buat secara yang agak firm, agak tegas. Maka jangan buat yang ini, jangan buat yang ini. Maka itu dengan anak-anak kita. Suami kepada isteri, dia boleh buat macam tu. Walaupun kadang-kadang kita tengok sebenarnya ada isteri-isteri yang dia macam ni. Zaman sekarang cabaran. Isteri tengok YouTube ini, isteri tengok yang ini, isteri berguru dengan orang ini, suami dia ada stand dia sendiri. Maka dalam keadaan ini, pertama, isteri kena taat suami. Yang kedua, suami kena ajar dan cuba. Walaupun dalam beberapa keadaan mungkin terjadi pergaduhan, tetapi suami kena cuba juga, kena cuba. Dan isteri kena faham dia kena taat suami. Okey. Tetapi kalau anak kepada ayah lebih kena ada kehalusan dalam menegur. Jadi ada beberapa perkara kebijaksanaan anak dalam bercakap, dalam memujuk hati ibu ayah itu penting. Sebab ada yang balik dari belajar 10 tahun, berbelah-belah tahun, sehingga ibu meninggal, hampir meninggal, barulah ada nampak bibit-bibit bahawa ibu tu mendengar cakap anak dia yang belajar dekat luar ni. Kalau tidak sebelum tu, sehingga ada yang kata baru belajar 4 tahun balik dah cakap itu sesat, ini tak boleh, ini tak boleh. Sedangkan ayah dia tu imam contohnya, ayah dia macam ni contohnya. Itu cabaran-cabaran yang dihadapi sebenarnya oleh para asatidzah yang membawa perkara-perkara yang sebegini. Tapi ada je pelajar-pelajar yang pergi belajar lama-lama, balik meneruskan amalan-amalan yang biasa juga, yang diamalkan sejak dia sebelum belajar lagi pun. Dan dia teruskan juga lagi walaupun dia tahu atau tidak tahu, wallahu alam. Itu senarionya begitu. Maka bagi siapa-siapa yang nak menegur, memang dia ada cabaran dia, maka kita kena berhalus. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai putus silaturahim, sebab silaturahim itu wajib juga. Itu wajib juga. Jadi kita kena pandai dalam senggang waktu yang ada masa kita, contohnya macam mungkin adik-beradik suruh saya buat apa-apa, contohnya satu perkara, saya kata saya minta izin sikit, ambil 5 minit, boleh tak saya ceritakan tentang satu perkara. Mungkin ada yang terasa ataupun apa, itu
tak apa. Yang pentingnya kita yang buat kerja dakwah ni selalu kena minta maaf, selalu kena cakap lembut, selalu kalau ada duit belanja dia makan, selalu kalau ada duit sikit bagi hadiah supaya benda-benda yang kita nak sampai dia bukan dalam bentuk rasuah, sebab kita bagi hidayah, kita bagi hadiah bukan sebab kita nak tegur dia, kita bagi hadiah sebab dia adik-beradik kita, dia baik dengan kita, orang yang paling rapat dengan kita itu lebih aula, lebih utama untuk mendapat sedekah dan kebaikan kita. Maka kita buat atas dasar itu, dan bila kita buat benda tu, insya-Allah rahmat dan keberkatan akan datang kepada kita. Bila kita nak tegur pun senang, bila kita nak bagi nasihat pun senang. Yang jadi isu biasanya kalau kita dengan kawan-kawan pun tak jaga mulut. Saya minta maaf maksudnya saya cakap ni secara umum, tak jaga mulut. Dengan kawan-kawan kita cakap kasar, kawan-kawan kita susah kita tak tolong, tak ambil berat. Tapi bila bab nak tegur kesalahan kawan-kawan, maka kita terlalu cepat untuk menegur tanpa kita memikirkan tentang perasaan dia dan sebagainya. Maka perkara ni perlu ada kehalusan. Itu sebab bila saya mengajar dakwah, lama dah saya mengajar dakwah ni sebenarnya. Masuk kat kampung ini cari caranya, masuk orang asli lain caranya, dengan orang Cina lain caranya, dengan orang Melayu sendiri lain caranya, dengan orang yang memang tak ada basic agama lain caranya. Maka kena belajar sikit lah, kena doa kat Tuhan supaya datang. Cuma basic utama adalah kena berlemah lembut, kena buat baik kepada ramai orang, terutama orang yang paling dekat dengan kita, supaya kita pertama kita dapat pahala berbuat baik. Yang keduanya, bila kita nak tegur, senang nak tegur. Jadi orang kita nak bergurau pun orang tak terasa hati dan sebagainya. Maka kita kalau tanya cara berinteraksi, maksudnya kita kena macam tu lah. Kita tegur sikit. Kalau dia kata, tak adalah, ini tu ustaz saya. Tak apalah. Kalau kita nak cakap pun, kalau boleh tanyalah ustaz tu sumbernya dekat mana dan sebagainya, supaya dengan cara tu dia boleh tanya ustaz-ustaz yang dia berpegang. Dia berpegang dan dia yakin itu, suruh dia tanya kepada ustaz-ustaz tersebut daripada mana dalil dan sandaran kepada amalan-amalan tersebut. Kalau dia masih lagi untuk berada di atas cara yang begitu, maka itu bukan urusan kita, sebab kita dah buat kerja dakwah kita. Boleh Ustaz Hadi 235, adakah sebab riwayat perawi? Sekejap, 235. 235 ni wa'afiatika wasyatraka. Kejap, saya tengok takhrij dia. Kita tengok takhrij dia, saya terlepas jauh kan. Okey, dia kalau ikut dekat sini, dia disebabkan perawi dia. Puan Niksum, dia disebabkan perawi dia. Kalau tengok dekat sini, dia kata dha'ifun jiddan, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni, dan pada sanadnya adalah Amru bin Al-Husain, dan dia ini matruk. Matruk ini ditinggalkan periwayatannya. Ada ulama yang ditinggalkan periwayatannya pada umur yang di akhir-akhir umur dia, di awal umur dia orang ambil. Kan saya dah pernah sebut tentang nyanyuk dan sebagainya. Ada kategori yang disebut matruk itu dicampur pula dengan ramai testimoni daripada orang yang sezaman dengan dia bahawa semuanya matruk. Ada matruk yang ditinggalkan ni, maksudnya contohnya dalam satu zaman ada si A, dia meriwayatkan satu hadis. Ada 20 orang perawi hadis pada ketika itu contohnya. Yang meninggalkan riwayat dia 2 orang contohnya, yang lain ambil. Jadi dia tidak jadi dhaif yang sangat. Tapi kalau dalam zaman dia tu, dia seorang meriwayatkan hadis, ada 20 orang lagi meriwayatkan hadis pada zaman dia, 20 orang tak ambil riwayat daripada dia. Yang tu menjadikan dia itu ditinggalkan, dan kategori dia tu tinggi, dia punya dhaif, tinggi kuat dia punya dhaif dia. Wallahu alam. Dia memang disebabkan perawi dia, sebab riwayat perawi. Kejap, soalan sebab riwayat perawi ni ada makna ni, maksudnya riwayat itu teks itu, matan itu teks hadis. Okey, tapi dekat sini isu dia dekat perawi, dekat narrators dia, dekat perawi dia, bukan dekat matan dia. Okey, sebab dekat matan tak ada isu, sebab makna dia dekat situ tak ada isu, makna dia okey, tidak bersalahan dengan akidah, tidak ada masalah dengan konteks kehidupan kita, memang kita minta daripada Allah yang itu. Isu dia dekat perawi. Tapi kata-kata dalam hadis ini tidak salah. Ya, betul.
Ini yang selalu jadi sebenarnya, bukan hadis ini saja. Bukan hadis ini saja. Contoh, saya bagi contoh. Hadis yang even profesor-profesor, ustaz-ustaz selalu sebut lagi, ikhtilafu ummati rahmah. Dia kata ikhtilaf umat aku ini adalah rahmat. Ini hadis, dikatakan hadis, tetapi bila ditelusuri, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Tapi Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau tak silap saya dalam kitab tu, dia kata al-ma'na sahih la yasihhu al-isnad wal ma'na sahih. Sanad dia tidak sahih. Maksudnya kata-kata ini tidak sabit dan tidak sah kepada Nabi Muhammad SAW sandarannya, tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Tidak ada masalah. Kalau kita nak faham memang berlaku khilaf di kalangan umat kita ni, memang rahmat lah. Rahmat sangat-sangat. Ada khilaf, ada ulama bersisi pendapat masing-masing, ada pendapat masing-masing berdasarkan dalil-dalil yang kuat juga. Memang rahmat. Secara konsepnya, konteksnya memang rahmat betul-betul. Tetapi itu bukan hadis. Dua perkara yang berbeza. Tetapi itu dalam bab yang bukan ibadat. Itu bukan dalam bab ibadat. Itu perkara yang berkaitan dengan khilaf dan sebagainya, pemahaman umum. Tetapi dalam bab ibadat, dalam bab begini, ia adalah zikir. Zikir yang menjadi ibadat. Jadi, itu sebab saya selalu ulang. Ulama usul dah sepakat, dah kata, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf ataupun at-tawqif. Asal, perkara pokok, perkara asas menjadi tunjang, prinsipal dalam bab ibadat adalah tawakuf ataupun tauqifi. Maknanya apa? Terhenti ataupun bergantung kepada dalil. Maka dalam ibadat perlu dalil yang sahih. Itu sebab walaupun maknanya betul, tetapi riwayat itu tidak sahih, daif yang sangat-sangat, maka kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan. Dan kita fokus kepada yang sahih. Ataupun paling kurang, maksudnya dah habis dah buat yang sahih, tengok yang daif, yang ringan. Dengan ada sokongan-sokongan yang lain. Memang tidak salah untuk meminta, tetapi salah untuk kita menggunakan hadis ini, zikir yang begini, dan kita iktiqad dan sandarkan bahawa itu Nabi buat. Itu sebab bila saya belajar dengan Syekh saya rahimahullah Al-Habti, dia di antara ulama, ikatan ulama Morocco, dia kata yang penting juga untuk kita faham tentang isu bid'ah atau tidak bid'ah dalam perkara ibadat dan sebagainya ini adalah tentang iktiqad kita, kepercayaan kita bila kita beramal. Contoh, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, kita faham dan yakin bahawa Allahu Akbar itu memang Nabi ajar, suruh buat macam tu, angkat tangan macam ni pun sebab Nabi yang ajar. Tapi kalau kita Allahu Akbar kabira, kita kata nak tambah sikit lagi lah, bagi besar, bagi panjang sikit takbir tu, lagi bagus. Dan kita buat benda tu, satu, yang pertama, satunya tak sah. Yang keduanya, kalau kita iktiqad bahawa benda tu Nabi buat, itulah yang membuatkan kita berdosa besar. Sebab kita menyandarkan kepada Nabi apa yang Nabi tidak kata. Kembali kepada hadis yang kita selalu baca, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang sengaja mendustai ke atas aku, maka dia dah booking tempat dia dekat api neraka. Wal a'yadzu billah. Hadis 236, boleh faham hadis 236. Itu sebab saya kata tadi. Hadis itu yang pertama 236 tu, hadis tu yang itu daif biasa, daif yang tidak kuat. Daif yang tidak kuat, maka sebenarnya boleh guna selepas kita fokus kepada hadis-hadis yang sahih. Subhanal Malikul Qudus, betul ada riwayat tentang kita baca dalam waktu selepas witir dan sebagainya. Maka itu tidak ada masalah. Itu sebab saya kata tadi, ini zikir-zikir umum yang diletakkan oleh Imam Nawawi pagi dan petang. Maknanya bila-bila tidak ada masalah. Kalau ada sokongan dalam riwayat-riwayat lain mengkhususkan perkara ini pada ketika-ketika yang tertentu, maka dibolehkan juga untuk kita ikut dengan syarat dia tidak capai tahap daif yang sangat-sangat dan tidak maudhu'.
InsyaAllah. Okey, kejap ada soalan lagi tak? Ya Ustaz, cabaran hebat untuk kita berdakwah. Ya, memang sebenarnya berdakwah dengan saudara terdekat, kawan-kawan rapat memang cabaran lah. Moga kita diberikan kekuatan dan kita diberikan persahabatan dan silaturahim yang kuat lah, insyaAllah. Kita harapkan benda itulah, bukan senang sebenarnya. Kadang-kadang para asatizah juga menghadapi masalah yang sama. Kita sayang adik-beradik kita sayang mereka. Kadang-kadang kita pun bersalah juga, astagfirullahalazim, sebab mengangkat suara dengan mereka. Semoga Allah lepas-lepas ni memberikan saya terutamanya dan para asatizah lain dan para jemaah juga untuk mampu berlemah lembut dalam perkara yang perlu berlemah lembut dan sedikit tegas dalam perkara yang kita perlu tegas, dan itu adalah hikmah yang sepatutnya kita amalkan, dan kita mohon daripada Allah Ta'ala dapat hikmah itu dalam kita buat kerja-kerja dakwah. Okey, mantan. Okey, makna sahih tapi tak sabit. Ya, makna sahih, makna betul tapi tak sabit daripada Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita kata makna tu, faham makna itu betul, kita boleh minta, tapi kita tidak boleh mengatakan dan iktikad kita bahawa ini zikir datang daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita tiba-tiba nak rasa doa macam tu, tiba-tiba kita nak doa macam tu, ya Allah bagilah, ya Allah jagalah aib aku di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba kita doa macam tu, dan kandungan itu terdapat di dalam hadis yang tadi tu. Betul tak? Terdapat dalam hadis yang tadi tu. Kita doa tiba-tiba, kita rasa nak doa macam tu, dan tidak ada masalah, kita dapat pahala, kita berdoa, tapi kita tak dapat pahala mutaba'ati sunnah, kita tak dapat pahala mengikut sunnah, sebab tak ada hadis yang menganjurkan perkara dan doa seperti lafaz begitu. Itu sebab untungnya belajar, macam saya selalu sebut, untungnya belajar hadis, belajar sunnah ni di antaranya adalah bila kita beramal dengan satu amalan, kita dapat pahala berdoa. Yang kedua, kita ingat dan faham bahawa kita berdoa dan berzikir ini adalah disebabkan kita nak mengikut Nabi. Sebab kita sayang dekat Nabi Muhammad SAW, kita ikut dia, kita ikut arahan dia, maka itu juga satu sumber pahala yang lain, insya-Allah. Okey? Okey, kita sambung lagi kepada riwayat yang seterusnya. Kita dekat mana tadi? Saya dah patah balik tadi. Kejap. Faman tadakhala jannah ashab. Okey, kita dekat sini kan? Okey, kita dekat hadis yang hadis Abi Damdam. Abu Damdam. Nama pun kita tak pernah dengar ni. Kita pun tak pernah dengar juga Abu Damdam ni. Hari ni pun mungkin kita pertama kali dengar tentang Abu Damdam. Okey, kami meriwayatkan warawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni rahimahullah, daripada Anas bin Malik, daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ay'ajizu. Baris dekat sini ada yang silap juga. Ada beberapa mungkin ay'ajizu. Biasa orang baca ay'ajizu ahadukum ayyakuna ka Abi Damdam. Qalu wa man Abu Damdam ya Rasulullah? Qala kana idza asbaha qala Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa 'irdi laka fala yashtumu man syatamahu wa la yadhlimu man zalamahu wa la yadribu man darabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, bersabda, adakah kamu ni tak boleh nak jadi macam Abu Damdam? Bahasa kampung tu, bahasa kampung. Kalau terjemah kat sini, dia terjemah macam mana? Mampukah salah seorang daripada kamu menjadi seperti Abu Damdam? Jadi harap saya terjemah ni, saya harap para jemaah tak kelam kelibut lah, sebab nak kena tengok dekat cetakan Hidayah, nak dengar saya terjemah lagi kan. Saya harap saya boleh membantu sikit lah. Saya minta maaf kalau menjadikan perkara ni susah sikit lah dalam pengajian kita ni. Adakah kamu tak mampu nak jadi seperti, adakah salah seorang daripada kamu ni, maksudnya bila kata salah seorang, maksudnya makna dekat, tak boleh ke siapa-siapa, contohnya kita kata kat sini kan, tak boleh ke siapa-siapa, salah seorang daripada kamu, siapa-siapa daripada kamu ni, adakah kita nak seorang je sebenarnya daripada kata-kata kita itu? Daripada ucapan dan permintaan kita itu, adakah kita nak seorang je yang macam tu? Boleh tak siapa-siapa?
Contohnya, boleh tak siapa-siapa salah seorang daripada kamu? Sebenarnya kita tanya semua. Maknanya kalau semua angkat tangan, kita akan rasa, ya Allah, seronoknya. Kan? Tapi Nabi ayat berlembu, ayat berlapiknya Nabi Muhammad SAW itu, tidakkah mampu salah seorang daripada kamu ni menjadi seperti Abu Damdam? Dan mereka tanya, siapa Abu Damdam ya Rasulullah? Bila tengok balik dari segi bibliografi, Abu Damdam ni ada ulama kata mereka dia ni sahabi. Ada sahabat Nabi, ada yang kata tapi tidak dikenali. Sebab sahabat tanya, siapa Abu Damdam? Ada yang ulama kata dia ni dalam kalangan orang muslimin saja, tidak sahabat Nabi. Wallahualam, itu di antara pendapatnya. Tapi bila ditelusuri balik, ramai para sejarawan mengatakan bahawa Abu Damdam ini bukan daripada sahabat Nabi dan bukan juga daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dia adalah umat-umat yang terdiri daripada umat yang terdahulu, yang mana Nabi nak buat mari cerita dia supaya mengambil iktibar daripada kebaikan dia. Ada yang kata dia ni terlalu berlemah lembut, terlalu okey. Kalau orang buat jahat kat dia pun dia okey je, dia sabar sangat-sangat. Itu di antaralah yang riwayat tentang Abu Damdam ini, Abu Damdam. Okey. Jadi mereka tanya, itu sebab para sahabat tak tahu siapa dia Abu Damdam ni. Itu sebab dia tanya, ya Rasulullah, man Abu Damdam? Siapa Abu Damdam ni ya Rasulullah? Rasulullah pun tak bagi tahu siapa. Tengok, Nabi tak bagi tahu dia tu dari mana ke apa ke tak. Nabi tak bagi tahu itu. Nabi bagi tahu siapa dia dalam konteks amalan dan baiknya dia tu. Macam kita cerita tentang siapa watak-watak bagus di dalam cerita-cerita orang Melayu ni, siapa yang saya ingat sampai tak tahulah kenapa kita duk ingat Pak Pandis, Sang Gelembai kan, dulu-dululah. Cerita-cerita orang baik-baik dalam masyarakat Melayu ni siapa? Sebenarnya di antara kelemahan saya dan para asatizah jugalah, mungkin kita wallahualam mungkin dah ada dah buku-buku cerita, tetapi nak kena simplifykan lagi. Sebenarnya banyak buku-buku cerita untuk anak-anak kita tidur dan sebagainya ni, untuk semasa kita duduk dodoi anak ke apa ke tu, duduk cerita duduk dengan anak-anak tu, ada cerita-cerita pendek tentang sahabat-sahabat Nabi, cerita tentang figura-figura besar hebat dalam Islam, supaya anak-anak ni dia kenal. Mungkinlah kalau tidak, kita mungkin kenal dengan beberapa figura yang mungkin tak memberi manfaat kepada kita sangatlah, kecuali cerita-cerita kelakar dan lawak. Jadi kena tengok Abu Damdam. So contohnya kan, lepas tu kita kata, oh kenal tak Pak Maun contoh. Pak Maun siapa? Kita tak kata Pak Maun tu duduk kat sana, duduk belakang kedai tu, tak. Pak Maun tu yang selalu belanja orang makan kat kedai tu lah Pak Maun. Kita nak cerita tentang benda baik yang dia buat. Okey? Tengok dalam hadis Nabi Muhammad SAW ni, bila sahabat tanya Abu Damdam tu siapa, dia kata Abu Damdam ini bila dia lalu waktu pagi, dia akan baca doa, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku dan maruahku, dan maksudnya diri, jiwa, ragaku kepadamu ya Allah. Maka bila dia doa macam tu, Nabi kata fala yashtumu man syatamahu. Tidak ada orang pun yang mengutuk dia, bagi orang-orang yang mengutuk. Kenapa? Kalau ikut terjemah kat sini dia kata fala yashtumu man syatamahu, maka tidaklah mengutuk orang yang mengutuk dia. Sebab ada orang yang macam kita tengok dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Contohnya kan, dan daripada kejahatan orang-orang yang dengki bila dia dengki. Kan? Ada orang dengki, dia tidak dengki setiap masa. Ada orang perangai memang dengki, tapi takkanlah dalam rumah dia pun dia dengki, masa dia nak tidur pun dia dengki, tak. Dia dengki, dia ada sifat dengki, tapi bukanlah setiap masa. Bukanlah setiap masa. Maka bahaya orang yang dengki ni bila dia mula dengki. Bila dia mula dengki. Bahaya orang yang kuat mengumpat, suka mengumpat. Ada orang dia kadang-kadang dia mengumpat, tapi dia okey dengan mengumpat. Ada orang yang memang kalau dia tak mengumpat, kalau dia tak gosip, memang tak okey. Ada juga. Siapa? Ada Roslinda, ada angkat tangan ke? Ada nak tanya apa-apa ke?
atau tertekan? Salah Okey. tekan tu. Okey, tak apa. Nak bagi tahu kenapa ayat dalam hadisnya begini. Nak bagi tahu memang nak bagi tahu tentang konteks kehidupan manusia, perangai manusia itu. Memang dia mengutuk, memang dia suka mengeji orang, tetapi kita tidak akan ada masalah bila dia tidak mengeji. Tapi bila dia mula mengeji, itu masalah. Dia kutuk kita rapat je, dia kutuk kita, dia maki kita contohnya kan. Jadi fala yashtumu man syatamahu, tidak mengeji, tidak menghina orang-orang yang menghina dia. Wala yaghlimu man zalamahu, tidak menzalimi orang-orang yang menzalimi dia. Wala yadribu man darabahu, tidak memukul, tidak mendatangkan mudarat orang-orang yang memukul dia. Kalau tengok terjemahan dia dekat sini, dia kata maka jangan pernah ada orang yang mencelanya, menganiayanya dan memukulnya. Jadi itu terjemahan yang ringkas sampai maksud. Cumanya saya bila kita tengok teks, sebab saya meraihkan juga, saya rasa ramai dalam ni yang belajar bahasa Arab. Sebenarnya siapa yang belajar bahasa Arab, fala yashtumu man syatamahu, ataupun kita ambil wala yadribu man darabahu, sebenarnya siapa yang belajar bahasa Arab basic dia dah faham dah. Wa dan la, tidak, yadribu dia seorang lelaki memukul, man siapa, darabahu dia seorang lelaki memukulnya. Jadi kalau nak terjemah secara literal, dan tidak dia seorang lelaki sedang memukul sesiapa yang sedang seorang lelaki itu memukulnya. Jadi macam itulah lebih kurang terjemahan dia. Jadi terjemahan yang saya nak bagi tahu konteks dia begitulah. Orang yang biasa pukul orang ni, dia tidak pukul dia balik rumah pun dia tak pukul orang. Kalau dia duduk dengan anak isteri, dia tak pukul anak isteri dia contohnya lah. Tapi kalau kat luar dia gedebel contohnya, dia pukul orang, kaki pukul contohnya kan. Tapi dekat rumah dia tak pukul. Kalau dia tu memang pukul balik rumah pun pukul, dia bukan orang yang waras, dia gila. Dia tidak waras. Maka kenapa konteksnya begitu? Tidak memukul orang yang memukul itu. Bila dia memukul. Maksudnya dia tidak akan terkena celaan. Betul dah terjemahan tu. Dia tidak akan kena kezaliman. Dia tidak akan terkena penganiayaan ataupun pukulan daripada orang yang memukul. Hadis ini kategorinya daif. Tetapi tidak daif yang kuat. Tidak daif yang kuat. Sama juga macam saya sebut tadi lah bila Puan Nik Sun tanya tadi kan. So kadang-kadang bila kita rasa macam berat sangat diri kita ni, kita dianiaya, kita dikecil. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah diri aku kat Engkau ya Allah. Cakap Melayu ni cakap Melayu, tapi konten dia, kandungan dia macamlah dalam kandungan hadis ini, qad wahabtu nafsi wa 'ardi laka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan diri aku kepada dan maruah aku semua kepadamu. Okey, hadis ni dhaif. Boleh tinggalkan kalau kita tak buat lagi yang sahih, dan kalau kita dah buat yang sahih, kita boleh buat yang ni, tidak ada masalah dengan syarat. Itu satu lagi benda yang saya kena tekankan adalah dengan syarat. Kalau hadis dhaif ini dengan syarat, ulama letak jangan i'tiqad. Saya lupa nak bagi tahu benda ni, ya Allah. Ulama hadis pesan benda ni sebenarnya bila nak beramal, di antara syarat beramal dengan hadis dhaif. Syarat beramal dengan hadis dhaif adalah kita kena i'tiqad bahawa benda ni bukan datang daripada Nabi. Sebab ulama-ulama hadis kata dia tak datang daripada Nabi. Tak cukup syarat, tak sampai. Jadi tidak sahih. Maka kita bila kita nak amalkan, kita kena ada i'tiqad bahawa kalau aku nak beramalkan, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka fala yashtumu man syatamahu. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi laka. Kalau nak doa macam tu, kita kena ingat bahawa hadis ini tidak sahih. Aku doa sebab aku nak doa macam tu, sebab aku rasa aku nak serahkan diri aku kepada Allah Taala. Memang kita kena serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada masa-masa manusia diuji dengan perkara yang begitu, maka kita boleh baca, tidak ada masalah. Tapi ingat, jangan i'tiqad bahawa benda tu sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ulama-ulama hadis mengklasifikasikan ia sebagai dhaif. Okey, Puan Sarinaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak buat orang yang benci ni? Jangan. Orang benci ni sebenarnya, okey, pertama dua keadaan. Ada orang benci kita, kita benci dia. Ada orang dia benci kita, kita tak benci kat dia. Tapi bila kita tahu dia benci kat kita, kadang-kadang kita membenci juga dekat dia.
Itu kerja syaitan lah tu, kerja syaitan. Tapi kalau orang tu benci dekat dia, kita tak benci dekat dia, pertama kita ni sebenarnya manusia ni kadang-kadang kita ada keadaan yang kita sendiri tahu sebenarnya kita ni memang macam ni ataupun kita saja buat. Sampai orang kadang-kadang mungkin kata kita mengada dan sebagainya. Contoh. Jangan kita pun benci dia dan mengumpat dia. Betul? Kalau dia benci kita tak benci dia, itu satu rahmat. Itu satu rahmat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kita ni orang-orang yang tidak membenci orang lain. Sebab yang kita benci itu, kalau kita benci, yang kita benci itu makhluk Allah SWT. Apa yang terjadi pada dia itu semua makhluk Allah SWT. Apa yang Allah izinkan berlaku, semua itu ujian untuk kita. Kalau kita benci, itu bukan hak kita untuk benci. Kita kena benci benda-benda yang, contoh, kalau dia buat jahat, kita jangan benci dia, kita benci perbuatan dia. Sebab perbuatan itu perbuatan syaitan. Perbuatan yang tidak bagus dan Allah tak suka benda tu. Dan kita wajib tidak suka perbuatan itu sebab perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tak boleh benci dia sebab dia itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Dia pun kita tak tahu dia itu nanti meninggal dan dia akhir hidup dia itu adalah lebih baik ataupun macam mana compare dengan kita, wallahualam. Kita doa supaya kita tak jadi orang yang membenci manusia dan makhluk-makhluk lain sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita wajib benci perbuatan jahat sebab benci perbuatan jahat itu sebabnya adalah sebab Allah pembenci perbuatan jahat itu. Maka kalau kita tak benci, kalau orang benci kat kita saja itu ujian. Kalau kita tak benci dekat orang yang benci kepada kita, itu satu rahmat kepada kita. Tapi kalau orang benci dekat kita, kita pun benci kat dia, kita cepat-cepat istighfar dan kita kena check balik. Dan antara benda yang kita kena buat adalah, pertama kita jadi sebagai diri kita. Jangan berlebih-lebih. Sebab kadang-kadang ada orang tak suka kita ni sebab kadang-kadang kita melebih-lebih contohnya. Ataupun kita ni tak buat apa-apa pun orang kalau dia nak benci, adalah sebab dia. Ada satu cerita dululah. Ini cerita, ada budak cantik, sampai ini cerita daripada kakak dia sendirilah. Ada budak cantik, kakak dia sebaya dengan saya. Cantik, ni cerita dekat asrama, cantik sampai dia terpaksa keluar sekolah. Terpaksa keluar daripada sekolah, pindah sekolah lain sebab kawan-kawan dia tak suka kat dia, dengki. Yalah mungkin sebab orang cantik, orang ramai suka kat dia. Dan mungkin benda tu membuatkan orang lain meluat dan sebagainya. Sedangkan benda tu di luar kawal dia. Maka perkara-perkara ini adalah ujian dalam kehidupan kita. Jadi kalau macam orang benci dekat kita sebenarnya tak perlu buat apa-apa. Kalau kita nak buat adalah doa kepada dia. Pertama, doa untuk diri kita, Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku daripada perkara-perkara yang aku buat ni sehingga melahirkan benci orang kepada aku. Yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkan hati dia, perbaikilah hubungan kita dengan dia. Itu di antara perkara yang kita boleh buat lah. Sebab dia tidak ada kaedah yang betul-betul solid, dia bergantung kepada keadaan. Contohnya macam orang demam lah. Kadang-kadang doktor bagi ubat ni kat orang demam macam ni. Kadang-kadang doktor bagi ubat macam ni kepada orang demam yang macam ni. Tiba-tiba kita balik-balik, saya pun semalam pergi klinik tu demam juga, saya bagi tahu doktor bagi saya ubat ni je. Tapi pasal apa awak pergi klinik yang sama, doktor tu bagi ubat satu lagi dekat awak ni, lebih pula kat awak, kenapa? Kalau kita tak faham, kita mungkin ada masalah dengan keadaan itu. Mungkin masa doktor check kita ni demam je. Check dekat tekak kita tak ada tonsil contohnya. Doktor tak bagilah antibiotik ataupun apa-apa contohnya. Ataupun kita baru pergi hari pertama. Jadi kalau ada tonsil sikit pun doktor check. Okey, tak apa, makan ubat ni dulu. Nanti kalau lepas 3 hari tak okey juga, datang balik. Contoh, itu cara. Mungkin cara. Tapi tiba-tiba ada kawan kita ni pergi klinik, dia dah 3 hari, 4 hari dah demam. Lepas tu tonsil dia dah besar sangat-sangat contohnya. Lepas tu mata dia mungkin merah sikit, doktor pun terus on antibiotik. Contohnya lah, wallahualam, saya pun tak tahu sangat. Dan itu cara doktor merawat. Itu juga bagaimana kita berhadapan dengan situasi-situasi kita dengan orang lain. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya, kita tahu dan kita perlu bertindak dengan bijak supaya kita tidak jadi orang yang menyebabkan kepada fitnah dan perbalahan menjadi lebih besar dan lebih kritikal. Atau penjelasan itu, okey. Zikir bersumberkan disiplin ilmu hadis dan ittiba' usul saya antara. Oh, tak apa Puan Wan Nurhanita. InsyaAllah tak apa. Kita belajar sikit-sikit, kita belajar. Sebab apa-apa yang macam ni lah.
saya juga berhadapan dengan ada orang yang bertanya tentang perkara-perkara yang juga dia kadang-kadang dia rasa macam, ya Allah, menyesalnya dulu tak belajar agama, habislah saya. Dia sebenarnya macam ni, itu sebab apa-apa anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita kan yang belajar, walaupun dia tidak belajar ilmu agama, kita kena ingatkan mereka supaya ilmu-ilmu agama fardu ain yang basic itu mereka dapat yang tu. Yang kedua, kita kena ingatkan bahawa setiap orang memang dipilih oleh Allah Ta'ala berada di dalam bidang-bidang tertentu. Doktor, bahagian kimia, bahagian fizik, bahagian oil and gas, bahagian management, bahagian leadership, bahagian teknologi itu dan ini, bahagian undang-undang, bahagian ekonomi, itu semua Allah dah tentukan dan semua ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ingat dan pasang niat betul-betul, kalau kita berurusan dan bertindak dan bekerja dalam bidang-bidang tertentu itu dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga menjadi ibadat kepada kita, insya-Allah. Maka tidak ada masalah, kita teruskan betulkan niat kita balik, kita minta ampun daripada Allah Taala. Sekarang belajar dan cuba amalkan sedikit mengikut kemampuan kita, dan kita mohon daripada Allah Taala bagi kita kelapangan dan rahmat di dunia dan di akhirat. Saya dah nampak ada Puan Ainul, dan aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup terus ya. Boleh silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Sama-sama. ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi Maaf Ustaz. lewat Tak apa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.